Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan bincangkan satu hadis satu hadis yang diambil daripada kitab apa dia ni, 40 hadis berkaitan dengan peristiwa akhir zaman ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang pertama yang bertajuk takwa dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman. Okey. Hadisnya berbunyi an Abi Najihin al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa zarifat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dan juga dikatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih ya. Okey. Artinya daripada Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu berkata, telah menasihati kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olahnya ini adalah nasihat yang terakhir sekali, maka berikanlah pesanan kepada kami. Lalu baginda bersabda, aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, iaitu khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi gerham dan jauhilah perkara yang baharu, iaitu bid'ah yang diada-adakan. Kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Okey, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni nak menunjukkan pada kita sebenarnya kita ini hidup dalam keadaan huru-hara ya. Jadi kita rujuk ke mana huru-hara ini berlaku ya, satu ayat daripada surah Al-Mulk ya, menyatakan walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Sesungguhnya dia kata umat-umat dahulu telah mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan para nabi kami ya, dan mereka itu kamu lihatlah bagaimana kami telah pun menjatuhkan azab, menyiksa mereka ya. Okey, bila kita lihat tafsir ayat ini dalam kitab At-Tafsirul Munir karangan Wahbah Zuhaili, dia menyatakan ayat tadi mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala suruh nabi kita, wahai Muhammad, kamu bagi tahu orang-orang musyrikin. Nah, ayat tadi, sesungguhnya umat-umat dahulu telah pun banyak mendustakan nabi-nabi mereka. Ya. Tafsir itu juga menyatakan mereka itu mendustakan nabi mereka dalam masalah apa? Bukan dalam masalah bisnes, bukan dalam masalah politik, dalam masalah apa dia ni, bercucuk tanam, pertanian dan sebagainya. Yang mereka mendustakan nabi mereka itu adalah di atas dasar yang dipanggil tauhid. Nah, kamu nak bisnes, Nabi SAW kata bisnes lah. Kamu nak berpolitik, politik lah. Kamu nak bercucuk tanam lah. Kamu nak buat apa? Buat apalah. Cuma kamu kena
shifted. Kamu kena ubah. Kalau dahulu kamu buat bukan kerana Allah. Jadi sekarang ini kamu buat bisnes. Tak kamu tukar. Itu hati kamu, pegangan kamu lillahi ta'ala. Kamu nak berekonomi lillahi ta'ala. Dulu kan politik apa dia? Politik berbentuk asabiyah. Apa makna asabiyah? Ekstrim ataupun yang disebut sebagai ananiyah. Kenapa ni disebut politik? Sebab dulu kehidupan masyarakat Arab hidup di dalam keadaan berpuak-puak, bersuku-suku. Kenapa politik pentadbiran ini penting? Sebab satu puak itu dia nak dapatkan satu kawasan, di situlah dia nak dapatkan sumber makanan, di situlah dia nak dapat air, dia di situlah nak bercucuk tanam, di situlah nak membesarkan anak dan sebagainya. Maka apa yang berlaku? Disebabkan mereka itu sekarang ini dia buat sesuatu tu adalah syariat. Politik tu syariat, tetapi dia buat bukan lillahi ta'ala, tetapi kerana puak dan suku-sukunya. Bangsanya sama, Arab, tetapi mementingkan sukunya. Nabi SAW suruh pindah. Daripada kamu buat suku-suku ni, dah buat lillahi ta'ala. Maka di antara yang Nabi SAW telah perkenalkan adalah tauhid. Perpecahan yang berlaku ini termasuk perpecahan yang berlaku pada masa sekarang tidak akan dapat diselesaikan melainkan dengan jalan tauhid. Jalan tauhid ni apa dia? Iaitu semua orang ini mengesakan Allah. Apa kesan mengesakan Allah? Mengesakan Allah kesannya semua manusia bila mereka itu beragama tauhid, yang mereka akan sembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka hidup di atas dasar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah akad kita, perjanjian kita. Bila akad begitu, Allah Subhanahu Wa Taala kata, kamu dah tak boleh nak guna sumber-sumber kehidupan yang lain. Kamu hanya boleh guna dua sahaja. Apa dia? Iaitu kitabku dan juga sunnah Rasulku. Maka yang lain itu tertolak. Kalau kamu nak lillahi ta'ala, ini saja sumbernya. Contoh, bila kamu nak solat, kamu rujuk kat sini. Bila kamu nak zakat, kamu rujuk dekat sini. Dua sumber ni. Kamu nak haji, apa dia? Rujuk kat sini. Yang tu tak ada masalah. Kita nak buat ibadah khusus, memang kita rujuk pada Al-Quran dan hadis. Tetapi bila kita nak buat ibadah yang umum, ibadah ni makna ketundukan, ketaatan yang umum. Contoh, seorang itu nak berpakaian, mereka dah mula meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, lalu mereka mengambil ideologi. Sedangkan dalam Al-Quran dan hadis sebut tak bagaimana cara berpakaian? Sebut. Nah, contoh kata likullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakanlah kepada orang mukminin yang lelaki, tundukkan pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka. Wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Itu ayat berkaitan dengan aurat. Dan bagaimana cara nak berpakaian. Allah SWT cerita bagaimana Nabi Adam dan Hawa itu dikeluarkan daripada syurga, kan. Mereka itu diajar bagaimana berpakaian. Dalam hadis juga Nabi telah menyebut aurat lelaki ini ma baina surrah war rukbah, di antara pusat dan lutut. Tapi orang tak nak pakai. Sebab apa? Kenapa? Tak, bila solat okey je, bergerak okey je solat. Bila main bola, tak nak ikut Al-Quran dan Sunnah. Dalam semayang, tak semua pakai telekung apa dan sebagainya. Bila keluar, bukan puan-puan ni, bukan. Ni ada setengah orang yang lain.
Maknanya mereka ini daripada tauhid kepada Allah dah mula mengambil sumber hukum yang lain. Dah apalah sekarang kita pakai gini, pakai baju kurung nanti terkurung. Ni kan musim panas sudah, dia kata. Ideologi. Kita berhak tak memilih? Jawapannya kita tidak berhak. Kerana pernah disebut dalam satu ayat Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi orang mukmin yang lelaki dan yang perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu-satu hukum, maka tiada lagi pilihan bagi mereka. Dan apa makna ayat tadi? Ada apa makna ayat tadi? Iaitu kita tak boleh pilih sumber yang lain. Dalam bab ibadah khusus, kita terima. Dalam bab ibadah yang umum, kadang-kadang manusia tidak boleh menerimanya. Ibadah umum ni apa? Ibadah khusus apa? Ibadah khusus ni ialah satu ibadah yang ada rukunnya dan yang ada syaratnya. Ya, seperti solat. Ada tak rukun-rukunnya? Ada. Ibadah umum tidak disebut satu-satu secara mutlak dalam Al-Quran. Contohnya bab makan. Ada rukun makan. Bawa kereta, ada rukun kereta. Tapi bawa kereta pun mesti lillahi ta'ala. Sebab di dalam bawa kereta tu, kita akan bertemu dan memikirkan tentang Allah. Kita duk fikir kan, kenapa aku boleh bawa kereta nak tekan minyak, tekan brek, lepas tu aku tengok ke depan, bila nak kiri ke kanan, semuanya perkara itu dianugerahkan oleh Allah. Bukan kepandaian kita pun. Allah anugerahkan. Bila tengok saja kambing kat depan kan, kenapa kita brek? Nah, adakah sebab kepandaian kita? Jawapannya bukan. Sebab ada setengah orang dah bawa kereta 40 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat tadi. Nah, dia mungkin mata dia tak terang, mungkin dia lumpuh apa dan sebagainya. Dulu aku boleh bawa pun kereta. Sekarang dah tak boleh. Jangan kata begitu. Sebab yang kamu bawa dulu adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Dan bila kita belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhlak dan sufi ini, maka kita akan jumpa. Nah, kita duduk dalam kereta, pegang steering tak? Kerana steering, kerana 4 tayar ni kita boleh tak bergerak sebanyak 600 km daripada Johor ke Perlis. Dan banyak kita buat urusan. Dalam keadaan itu kita bersyukur tak? Tak, kadang-kadang bila dapat kereta ini, tak, kereta berjenama sedikit, contohnya berjenama dinosaur kan? Nah, manusia itu bangga. Nah, orang lain tak boleh beli kereta ni. Aku je boleh beli. Memanglah dinosaur orang je boleh beli. Sebab dinosaur sebuah tu je ada kan? Jadi di situ sebab itu ahli-ahli sufi, ahli tasawuf dalam setiap pergerakan dia akan merasakan ini adalah hak milik Allah. Ini adalah hak milik Allah. Kan? Jadi bila manusia ini mengatakan bahawa ini hak milik dia, maka huru-haralah hidup tersebut. Huru-hara kenapa? Yang pertamanya lahir sifat ujub. Nah, bila lahir sifat ujub, dia akan dikeluarkan dalam keadaan riak. Apa beza di antara ujub dan riak? Ujub ni, kita duduk sorang. Nah, rasa ajaib. Macam mana? Oh, hebat aku Aku, rumah aku besar. Kan? Bini aku ada 4 orang. Orang lain seorang je. Ujub. Duduk sorang. Tapi setan dah sentuh dia. Nah? Kalau kita duduk mengajar ni tak? Oh, hebat ilmu aku. Orang lain tak ada. Ilmu ni aku seorang je ada. Nah? Hasil daripada ujub tadi akan jadi riak. Kalau yang duduk mengajar, baru Allah SWT bagi sedikit ilmu kan? Sedikit ilmu apa dia? Boleh baca Al-Quran, boleh tafsir Quran, boleh apa dia? Membincangkan bab fiqh. Nah, orang pun tak setuju dengan dia. Ada sifat ujub, dia pun jadi riak. Mu mengaji mana?
Aku ngaji kat Malaysia je. Aku ngaji dekat Madinah. Mula dah. Nah, mu ngaji mana? Aku ngaji kat universiti. Aku ngaji pondok. Mula. Bermula daripada perasaan ujub. Sebab tu Imam Ghazali ajar rawat hati. Nah, lepas itu Syekh Daud Al-Fatani juga, walaupun dia bincang kitab berkaitan dengan sembahyang Muniyatul Musalli, tapi Syekh Daud Al-Fatani juga mengatakan kamu rawat hati. Nah, kamu rawat hati dalam solat, baru solat kamu itu khusyuk. Sebab tu dalam kitab dia, apa dia ni? Syekh Daud Al-Fatani menukilkan daripada Imam At-Tirmizi berkaitan bagaimanakah seseorang bila solat kena jaga hati dia. Dia ada berapa perkara? Ada 7 perkara. Yang ni saya nak bincang kat masjid ni tak jadi-jadi dah. Sebab dia on off kan. Ada free tu pun saya tu dah lama dah jawab mesej dia kan. Kan Tuan Haji kita kan. Betul, kadang-kadang saya tertinggal pun telefon dah. London nak jawab kan. Okey. Jadi sebab tu dalam masalah hati, Imam Tirmizi kata apa? Dia kata ada 7 perkara. 7 perkara ni kalau nak dihuraikan ambil masa yang lama. Cuma saya nak sebut. Yang pertama, di dalam solat ini Syekh Daud Al-Fatani kata, itulah yang kita nak proses bab tauhid tadi. Nah, kita nak proses bab tauhid dalam bab solat. Lepas tu Nabi sebut solat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun menganugerahkan solat ni secara direct. Kenapa? Sebab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dahlah umur dia pendek. Tapi semua maksiat umat-umat terdahulu dikumpul kat sini. Nah, maka kekuatan yang mesti ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah solatnya. Nah, kalau tak solat, buatlah program ke apa pun. Nah, makan sampai satu Malaysia pun tak jadi. Sebab tu Nabi SAW kata takwa. Takwa itu hanya dapat dipupuk dalam solat. Dia tak boleh nak main berlakon tak? Saya ni bertakwa lah. Kan biasa kan, orang dah sakit hati. Saya buat benda ni ikhlas. Ikhlas tak payah cakap. Nah, Nabi SAW tetap tak pernah cakap dia ikhlas. Tapi dia suruh orang. Nah, ikhlasu fi dinillah, adalah kamu ikhlas jalan Allah. Mana ikhlas tu apa? Di antaranya ikhlas ni daripada perkataan akhlasa. Akhlasa ni makna bersih. Mana kita bersih daripada sifat syirik, kita pun buat benda tu. Tu makna ikhlas. Tu di antara salah satu dari sudut bahasanya. Akhlasa juga bermakna siap. Sebab tu bila kita cakap Arab dah, kita tanya seorang, dia kata, kita tanya bila dah minus seorang, dah, khalas tu. Awak sudah dah buat satu perkara. Dia pun kata kan, khalas tu. Aku dah siap dah. Maknanya orang yang ikhlas ni dia dah siap proses dah. Proses apa dia? Proses mengenal Allah. Kalau tak siap proses mengenal Allah yang telah dianjurkan oleh ahli sunnah wal jamaah, apa dia? Kita wajib belajar sifat 20. Belajar dengan faham. Nah, jadi kita ada tak pengajian sifat 20, wujud apa, kedam apa, bakok apa, mukhalafatul hawadis apa, wahdaniyah apa, kan? Jadi itu pertentangan yang berlaku yang disebut dalam hadis ni. Hadis ni sebenarnya saya huraikan dekat Masjid Waters Kelah Air. Nah, satu hadis ni mengambil masa 4-5 sesi lah. Kan? Sebab nak membincangkan hak perkara yang terakhir disebut bid'ah. Orang salah tafsir tentang bid'ah. Kan? Bila salah tafsir tentang bid'ah, wirid selepas solat, dia katakan bid'ah. Kita melafazkan niat sebelum kita takbiratul ihram, dia katakan bid'ah. Sedangkan Syekh Daud Abdullah Al-Fatani disunatkan melafazkan. Nah, niat dah. Syekh Daud Al-Fatani siapa? Orang baru dapat PhD ni 2-3 tahun ni siapa? Nah. Jadi masyarakat pun jadi keliru. Bid'ah ke kita buat ni?
memanglah tak ada zaman Nabi SAW kita buat wirid macam ni, tetapi yang telah dibuat tadi adalah telah disusun oleh ulama-ulama Nusantara. Kenapa? Untuk nak menyenangkan wirid kita selepas solat. Dan wirid itu disebut di dalam hadis-hadis yang berasingan. Maka ulama-ulama kita dia pun gabungkan. Dah bid'ah ke tak? Nah, jawapannya tidak bid'ah yang sesat. Sebab itu bid'ah ada yang sesat, ada yang hasanah. Dan dalam hadis ni disebutkan, hendaklah kamu bila berselisih yang banyak, kamu yang pertama kena ikut sunnahku. Yang kedua kena ikut sunnah Khulafa' Ar-Rashidin. Jangan salah hurai pula hadis ni. Bukan Nabi kata ikut sunnahku je. Sunnah Khulafa' Ar-Rashidin pun Nabi suruh ikut. Tak, contoh solat tarawih di zaman Nabi SAW, Nabi solat 4 rakaat dekat masjid, Nabi balik ke rumah. Tuan-tuan nak buat macam tu juga ke? 4 rakaat lepas tu balik solat kat rumah? Tak. Dan bila berlakunya 20 rakaat? Berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab siapa? Khulafa' Ar-Rashidin. Nah, dan boleh ikut tak? Boleh ikut sebab ni perintah Nabi SAW kan? Dia kata wa may ya'ish, dia kata siapa yang hidup selepas ni, dia kata wajada fi ikhtilafan katsira, akan wujud khilaf yang banyak. Khilaf yang banyak tadi yang dimasukkan dalam hadis ni bukan masalah fiqh. Masalah fiqh ni masalah cabang. Nak berkhilaf-khilaf lah selagi mana berada di dalam dalil syariat dibenarkan. Maka ketika Sayyidina Umar melihat 20 rakaat dibuat, Sayyidina Umar kata apa dia? Ma ajmal hadhihi bid'ah. Ambil lah. Alangkah indahnya bid'ah ini. Cara baru buat 20 rakaat. Jadi ahli-ahli yang suka membid'ahkan orang, dia kena baca. Kita bid'ah. Buat benda baru yang Nabi maksudkan dalam perkara ini, iaitu sesuatu yang keluar daripada syarak. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, setelah kamu itu solat, kamu hendaklah beristighfar sekurang-kurangnya 3 kali. Jangan bangun, bekah bangun. Yang iman kita baca tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, 10 kali ada dalam hadis. Allahumma ajirna minan nar, ada dalam hadis, kena baca 7 kali. Cuma yang kita buat, kita menggabungkan. Adakah itu bid'ah? Jawapannya ya, yang menggabungkan, tetapi kontennya bukan kita ambil berapa. Bukan kita ambil daripada bomo siam. Jadi baca Yasin malam Jumaat bid'ah pula dah. Kita nak buat majlis zikir, Nabi SAW kata dah. Naklah kamu sentiasa mengingati Allah. Maka ulama-ulama dahulu, untuk mengingati Allah malam Jumaat, kamu jangan pergi minum kopi. Kamu duduk masjid, hak senang baca adalah surah Yasin, bacalah. Kata bid'ah pula. Ni suka bid'ahkan orang ni, salah satunya dia telah melanggar satu perintah Allah, satu perintah Nabi. Nabi SAW kata, jangan kamu mengherdik, jangan kamu menghina ulama-ulama yang terdahulu daripada kamu. Ada kan? Ada yang mengatakan dia mengherdik ulama-ulama. Imam Syafi'i pun dia herdik. Sedangkan Imam Syafi'i itu siapa? Dia itu bukan saja fake, dia itu adalah muhaddis. Lepas tu orang duk kata pula, ni kenapa Imam Syafi'i ni dia tak ambil daripada Bukhari, daripada Muslim hadis dia? Jawapan dia kenapa? Kita baca Imam Malik, tak ada pun hadis dirujuk pada Imam Muslim, Imam Bukhari. Kenapa?
Nah, ini diputarbelikkan. Bagaimana Imam Malik, Imam mazhab yang 4 nak ambil daripada Bukhari dan Muslim? Sebab Bukhari dan Muslim hidup selepas matinya keempat-empat mazhab ni. Nah, tu kena ngaji bab apa dia? Tasyrik, tarikhut tasyrik. Tokan kawan tu Imam Bukhari, Imam Muslim Timur, dia nak hidup balik. Aku nak baiki baliklah kitab aku sebab ada ikut. Nah, lepas tu bila tuan-tuan baca kitab fiqh Imam Rawahu Ahmad. Ahmad tu dah Rawahu Imam Malik. Sebab zaman dia Bukhari dan Muslim dah hidup lagi. Dicelarukan. Nah, okey. Hara tak? Hara. Hadis sini bermaksud ikhtilaf ini bukan ikhtilaf dari sudut fiqh. Fiqh ni masalah cabang. Nak berkhilaf, berkhilaf lah. Sebab dia tak membabitkan bab akidah. Yang dimasukkan sini adalah bab akidah. Kita mazhab fiqh ada berapa yang glamour? Mazhab fiqh ni ada. Nah, kalau saya kat Al-Azhar dulu ada lagi. Mazhab Daud Az-Zahiri, mazhab Ibnu Abbas. Ini malah masalah fiqh. Tapi 3 mazhab ni tak glamour. Yang glamournya 4 ni je. Mazhab fiqh. Ada setengah orang kata dah, Imam Syafi'i ahli sunnah wal jamaah. Imam Malik bukanlah. Jangan tukar. Mereka tidak berkhilaf dari sudut akidah. Mereka berkhilaf dari sudut ilmu fiqh. Ilmu fiqh ini cabang. Nah, tuan-tuan, ikut Imam Syafi'i. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Imam Malik dan imam yang lain kata tak. Ayat pertama bagi Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh tak berkhilaf benda tu? No problem. Itu masalah fiqh. Nah, kita pergi dekat negara-negara tak tiba-tiba rakaat kedua kan, imam tak baca qunut. Boleh tak berkhilaf? Boleh. Sebab tu masalah fiqh. Contohnya 4 mazhab ini berkhilaf di dalam perkara yang berbabitkan apabila seorang perempuan itu diceraikan, maka adalah dia menunggu dengan salah satu quru, 3 kali quru. Maka 4 mazhab ini berbeza pendapat. Imam Syafi'i kata quru itu suci. Imam yang lain kata, imam ni mana mazhab lah quru itu haid. Maka keluar hukum. Imam Syafi'i kata seseorang perempuan yang diceraikan fa'iddatuhu, iddahnya adalah 3 kali suci. Belajar pula fiqh Imam Malik, seorang perempuan yang ditalak iddahnya 3 kali haid. Beza tak? Beza. Menjerumuskan orang kepada kekufuran tak? Tak. Sebab itu berbeza dari sudut fiqh. Tak jadi masalah. Macam kita bab tamak ninah, Imam Syafi'i kata salah satu pendapatnya kita bangkit je tamak ninah ini sekadar subhanallah. Kita ngaji fiqh yang lain, tamak ninah ketika iktidal tadi mestilah sama lamanya dengan masa kita rukuk, masa kita sujud. Jadi lama. Nah, tetapi dalam perkara ni kita tak boleh nak campur. Aku ambil wudu mudah je kan. Imam Syafi'i tiba-tiba nak solat seperti Imam Hanafi. Nah, jawapannya tidak boleh. Nah, sebab imam ni kan, dia ada anggota-anggota wuduk yang diwajibkan. Tiba-tiba nak masuk imam, nak masuk mazhab lain. Sedangkan wuduk kamu tak ikut mazhab tadi. Dalam perkara ini juga dibincang dalam bab taklid dan talfiq. Bab tu makin tinggi lah, bab taklid talfiq ni kan. Okey. Jadi nak ceritanya, saya nak ni banyak saya tinggal ni sebab nak cakap belakang. Imam Tirmizi kata, bila kita nak solat kita kena ada 7 perkara. Hati kita. Tabazzulan, tazallulan, tasliman, tabazzulan. Lepas itu kita kena ada takhaddu'an, kita kena ada takhasyu'an, kita kena ada taraghuban dan kita kena ada tamallukan. Dalam solat barulah kita berusaha untuk jadikan solat yang khusyuk.
Nah, kalau tak, apa yang akan berlaku? Kita akan tertanya-tanya, ni A2, tolak 2, ni benda ni dalam solat ni. Nah, kita semula tidak fokus. Lepas ni aku nak tanya imam ataupun nak tanya nazir. A1, sekarang 2. Tengah solat. Nah, ataupun yang ada kitab kat depan nak. Tengah solat, dia sempat hafal nama kitab. Oh, ni kitab Kifayatul Akhir. Ada juga sini. Oh, ni kitab 40 hadis. Tak? Bila hati kita tak settle lah. Jadi dalam perkara ini nak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senang ceritanya ginilah, ya. Di zaman Nabi SAW, ya, dan masjid ni pun dah buat peristiwa hijrah kan. Okey. Nabi SAW yang pertama kembalikan manusia ke jalan tauhid. Sebab kenapa? Manusia sebelum ni hidup tak? Hidup. Bisnes tak? Bisnes. Politik tak? Politik. Bercucuk tanam tak? Bercucuk tanam. Nabi suruh suri sikit je. Kamu teruskan kehidupan kamu, tapi lillahi ta'ala. Nah, dah jadi bila berlaku hari ni pun begitu. Nah, orang keluar satu produk kecantikan, contohnya lah. Nabi marah tak bisnes? Tak marah, bisnes lah. Sebab dalam ayat Al-Quran pun sebut kan, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu. Tu hari Jumaat, hari lain pun sama, dah siap solat pergilah. Tapi bila salah tafsir hari tu, hari Jumaat je datang berjamaah. Kan tak? Hari lain tak nak berjamaah, hari lain duk sibuk. Dah. Carilah. Tetapi apa yang kamu buat, Nabi suruh kembali lillahi ta'ala. Jadi perkara ni berlaku tak? Berlaku. Keluar satu produk. Dah. Dia pun rasa bangga dengan diri dia. Mula-mula ujuk, hebat juga aku ni. Dulu aku kerja kerani je. Sekarang ni jadi jutawan. Nak nunjukkan kejutawanan dia tadi, dia tunjuk semua kereta dia. Nah. Macam orang gicing tak ada kereta tu. Nah, gicing kan ramai kaya orang kan. Nah, alah setakat Ferrari nak tunjuk, aku sekali beli 3 tau. Nak saya pun beli 3 kat hari tu. Tapi hot shell tu, beli ke anak-anak. Nah, dia RM9 ke berapa sah tak kan lah. Nah. Jadi perkara ini dah berlaku. Jahiliah dahulu dah kembali ke zaman sini. Jadi persoalannya bagaimana? Persoalannya apakah tugas kita? Yang dia tu, dia akan menjadi madhum kita. So kita kena cakap. Nah, kena cakap. Kadang-kadang yang jual kosmetik apa dan sebagainya sampai menjual diri. Tubuh badan dia tu pakai ketak-ketak apa dan sebagainya. Dalam Islam ada tak kaedah? Boleh tak dia punya hasil mahsul dia tu? Jawapannya tidak boleh. Pokoknya haram. Kalau orang beli dengan sebab orang tengok perkara haram yang kita buat. Dalam bab Islam ni apa dia? Dia sebut al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat kita bagus, nak bantu anak yatim. Tengok-tengok pergi jual rokok. Sebab rokok cepat laku. Bapa menjual rokok, jual duit ni. Aku nak bantu anak yatim. Okey, kamu punya matlamat is good. Tetapi metod yang kamu guna haram. Tak boleh. Dan ni siapa yang guna kaedah ni? Yang guna kaedah ni adalah kapitalis. Nah, lepas satu dia buat kat kita dah. Tapi kita tak sedar. Dia nak masuk geran. Dia bukan Melayu. Dia ambil whole tanah. Dia buat pembangunan. Dia pun kata bumi lot. Nah, bumi lot berapa peratus yang mampu nak beli rumah? Rumah 2 tingkat 450,000. Lepas tu cipta satu bulak bank. Satu yang akan jadi huru-hara. Apa dia? Oh, kalau tak mampu buat pinjaman seorang combine. Dia tahu tak kesan selepas ni? Kalau berlaku perceraian nak bagikan dia rumah. Nah.
Nah, kalau puan suami dia, aku nak bahagian ni, aku nak bahagian ruang tamu, dia tak sejuk rumah. Kau perempuan ambil bahagian dapur lah. Sistem itu di-create. Jadi kita tengok as a whole. Orang Islam kena pertahankan hak dia. Kalau tengok sistem tanah, ya, yang dibuat ketika zaman Sayyidina Umar, tanah ni hak milik Muslim. Nah, janganlah duduk pandang keuntungan yang sementara, sebab itu lepas itu dalam lagu pun pribumi merintih di bumi sendiri. Nah, kita boleh mati ke kalau hidup di atas dalam rumah yang sederhana je? Ataupun kita kena hidup rumah tu nak masuk kena buka pintu sendiri lah. Jadi ini ideologi yang diterangkan. Sehingga kan Nabi meninggalkan satu sunnahnya. Tuan-tuan pergi tengok rumah Nabi lagu mana? Pergi Madinah kan? Adakah Nabi tak mampu? Dalam kitab disebut kunci perbendaharaan alam ini di tangan Nabi SAW. Nabi nak buat rumah 100 tingkat, no problem. Tapi Nabi tinggalkan sunnahnya. Jangan kita nak hidup ni sampai menggadaikan maruah kita. Nah, jadi kita nak buat apa yang pertama? Kita duduk bukan. Saya duduk mengajar benda ni bukan apa. Kita nak share supaya kita ni bersatu. Bersatu ni pun sekarang ni jadi sensitif juga perkataan ni. Bersatu dalam keadaan tajamuk, berjamaah. Bukan parti tu. Ustaz ni pagi-pagi panggil jarang-jarang mari kempen suruh masuk satu pula. Tak, saya bukan di politik tu lah. Okey. Jadi kita kena bersatu di atas dasar kalimah la ilaha illallah. Dan peranan siapa tu? Peranan kita. Ustaz, saya dah reti ceramah, siapa suruh ceramah? Cakap kat anak-anak kat rumah. Masing-masing berperanan kat rumah. Bukan kita suruh buat pentas apa dan sebagainya. Sebab Nabi SAW dulu, bila Nabi buat khutbah kat mana? Dekat Mekah tak ada. Khutbah tu berlaku dekat Madinah. Tapi setiap individu itu memainkan peranan. Hidup ini lillahi ta'ala, hidup ini lillahi ta'ala. Contoh, kita jumpa anak bisnes. Mula-mula jangan pesan dia secara drastik sangat. Alhamdulillah, nak Allah bagi rezeki kat kita tak? Bolehlah kita infak dekat ni. Dia main gitu ayat dia. Sebab kadang-kadang anak-anak kita ni yang kaki bisnes, dia bukan tak nak buat tu, bukan tak nak infak. Kadang-kadang tak ada orang tunjuk jalan. Dia pun pergi berinfak. Dia tengok anak yatim datang mengerumuni dia, salang dia puasa seronok je kan. Selama ni siang malam duduk buat bisnes dah. Akhir sekali pergi jumpa kawan-kawan dah. Pergi jumpa kawan-kawan nak makan kat hotel. Pergi makan apa? Daging apa tu? Wahyu. Dia makan daging wahyu. Ajak makan 3 orang bayar 5,000. Balik penipala. Penipala nak sedawa sebulan tak sedawa. Sayang. Bawa dia pergi ke rumah anak yatim. Anak yatim dapat makan tak? Mungkin anak yang bisnes tadi dia nak orang channelkan dia. Betul tuan-tuan. Benda ni saya pernah buat kat taman saya. Sebab kita jangan duduk menganggap orang ni kedekut apa tak. Orang Islam ni bila sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lembut jiwa dia. Kecuali yang tak faham kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali saya buat, minta derma untuk nak buat tangga. Tangga apa? Budak-budak sekolah nak turun, jauh nak mana. Kita kata kita buatlah tangga satu. Saya pun masuk dalam WhatsApp. Tak nak sampai 2 jam. Seorang tu minta, Ustaz, saya seorang perempuan. Saya seorang nak boleh. Saya kata orang lain pun nak dapat pahala kok. Nanti kita tunggu tangga lain. Lepas ni mungkin kita buat lift ke pula mahal sikit.
Umumnya kita kena positive thinking dengan saudara mara kita ni yang ada sekeliling. Nah, dia kaya, ajak dia pergi berinfak, pergi tunjuk dekat mana-mana yang diperlukan. Sebab selama ni orang nak buat masjid, nak buat surau berapa lama dah tertangguh. Nah, kita tak apa, masjid dah megah kan. Jadi kalau orang nak buat pondok dan sebagainya, dia budak tu mengaji, kita dapat pahala. Budak itu pula bila dah keluar pula dia mengajar orang, dapatlah pahala sedekah jariah. Kita mati dah, pahala pula mengalir. Jadi kita, apa yang nak dibuat di sini, Nabi pesan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa ni? Hari Jumaat dah sebut dah. Buat benda baik, tinggal benda buruk. Dah nak tentukan benda buruk, benda baik ni kat mana? Al-Quran dan hadis. Nah, rujuk Quran dan hadis. Cara berpakaian, cara makan, cara apa dan sebagainya kan. Ni cara makan, dadak nak piah catek tahu. Ambil makanan sambil berjalan. Benda tu nampak simple, tapi itu adalah sunnah makan duduk, minum duduk. Kalau kita nak sunnah lagu mana? Kan nak sunnah nak naik ke arash, nak naik ke arash tak? Itu sunnah, itu hanyalah untuk Nabi SAW saja, sebab tu termasuk alam mukjizat. Nah, kita ikut sunnah ni, kita minal Masjidil Aqsa ila Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, satu malam buat. Itu mukjizat, jangan ikut. Nah, lepas tu sampai kat Masjidil Aqsa pula, nak naik sampai ke langit ke-7, sampai ke arah pula. Itu mukjizat. Nabi tinggalkan sunnah ni yang simple-simple. Yang orang boleh buat, makan dengan tangan kanan, makan baca bismillah, masuk toilet kaki kiri baca doa ni. Nah, orang yang nak bersama dengan isteri ada doa-doa dia, bangun pagi ada, nak tidur ada, sunnahnya simple je. Dan kenapa kena baca doa-doa tu? Sebab setiap itu Nabi SAW suruh balik kepada lillahi ta'ala. Aku hidup, aku mati ni pun, aku tidur ni pun Allah yang bagi rezeki. Kan ada orang tak boleh tidur. Nah, dan jangan pula rezeki. Saya boleh tidur Ustaz, tapi susah nak bangun. Rezeki saya banyak. Pukul 2 tak ada bangun lagi. Boleh limpah rezeki saya Ustaz. Tak. Itu cari penyakit. Sebab Nabi SAW tak bagi kita tidur di waktu siang. Orang Islam ni, dia apa dia? Malamnya seperti rahib, siangnya seperti harimau di rimba. Jangan tukar. Malam dia cergah pula lah ni dah. Duk cerita bab politik, habis cerita politik bola pula malam sampai pukul 2 pagi. Siang seperti rahib, senyap dalam rumah dah. Orang bagi salam pun tak jawab dah. Jangan tukar. Okey. Jadi itu, dan yang dimasukkan dengan pemimpin yang kena taat ini walaupun seorang hamba, iaitu pemimpin yang mengajak kita untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Sebab saya kena tu takut orang kata walaupun seorang hamba, walaupun dia kafir. Bukan gitu. Dalam surah Al-Ma'idah dah sebut dah. Jangan kamu mengangkatlah wali tu daripada kalangan orang kafir. Okey. Jadi perbahasan ni bab kenegaraan ni kena ada satu perbahasan lah kan. Sebab ada orang tanya, Ustaz, yang ni pula bos kita ni dekat satu company ni Cina, kita tak boleh taat. Jangan tukar. Dia tak ada taraf khalifah, dia tak ada taraf umara. Dia cuma rais untuk settlekan. Yang dimaksudkan dalam hadis ni, pemimpin ni yang mana? Pemimpin ni dia buat polisi yang menyebabkan polisi tu jadi budaya. Contohnya semua rakyat Malaysia pada hari ini. Dia keluar satu polisi. Setiap rakyat Malaysia hari ini, anak-anaknya mesti dipastikan mengaji Al-Quran bermula daripada 4 tahun. Sekolah rendah habis surah Muqaddam. Satu polisi, pemimpin yang gitu. Jadi dia efek tak pada semua?
Efek. Saya dah lama dah nak dengar daripada pemimpin kata lagu tu. Nah, sebab saya ngajar budak Yaman. Budak Yaman ambil bidang teknikal dekat Miak tu. Tapi dia hafiz. Saya pun tanya, bila dekat budak-budak Yaman ni 4 tahun dah kena ngaji Quran. Dah jadi terbiasa dalam kehidupan dia. Sebab apa? Sebab pemimpin dia suruh lagu tu. Nah, jadi orang lain suruh tak apalah, nak keluar duit ke WSP apa tu tak apa. Nah, tapi nak mendidik rakyat tu. Nah, saya lama juga nak dengar katakan tak, kita ini mesti setiap negeri, setiap daerah ada satu ma'had tahfiz. Ya? Seronok kita dengar tak? Ini daripada Gicing nak hantar anak ma'had tahfiz, yang hantar Negeri Sembilan. Nah, jauh lagi Negeri 10. Nah, buat satu rasa. Ataupun semua sekolah kebangsaan sebelum memulakan sesi akademik, setengah jam atau 1 jam, nah, anak-anak mesti mengaji dulu Al-Quran. Nah, nak cari mana ustaz? Ustaz berlambak tak ada kerja. Nah, tuan-tuan pergi tengok sekolah orang Israel, Yahudi macam mana? Sebelum memulakan kelas 1 jam mesti mengaji Talmud dia dulu. Pakai piah cetek belakang. Nah, kenapa? Sebab mereka nak orang-orang Yahudi ni teguh dalam pendirian sesat dia. Betul lah. Baru tengok orang Islam dia tu. Jadi orang Islam kena counter balik. Dia buat macam tu, sekolah kita sebelum memulakan setengah jam semua dengar Al-Quran. Mengaji dalam kelas tu. Tapi dia perlukan proses, dia tak boleh drastik. Sekarang ini bila nak buat lagu tu, kena panggil lah cikgu matematik, cikgu apa, ngajikan dia dulu. Nah, jadi kalau hari ni yang pertamanya matematik, cikgu pun matematik pun ngaji. Nah, alis di atas A, nyanyi pun tak apa, asal orang dengar Quran. Seronok tak kita? Kita tak payah kerja banyak. Nah, ini pun bapa nak ajar anak ngaji, termasuk saya ustaz. Nak suruh anak ngaji. Kalau semut lalu seekor semut tu, dia duduk khatam ke semut tu. Semut tu gimana? Payahnya bapa nak ajar anak ngaji. Akhir sekali ustaz pun kena hantar ke ustaz lain. Nah, bila dia dah habis barulah kita tasbih. Sistem. Saya lama dah nak dengar orang buat polisi gitu. Tak, lebih gitu lah. Kalau ada pegawai-pegawai pendidikan nak buat paperwork untuk masa setahun ni, kita latih guru bahasa Inggeris, guru apa dan sebagainya. Nah, bagi kita faham lah, nak jemput ustaz belakang tak cukup. Kita buat dalam kelas. Sebab budak ini dia lebih terkesan dengan cikgunya. Nah, kalau kita cakap ni warna biru, dah cikgu cakap ni warna hijau bah, dengar cikgu dia lagi. Nah, so benda-benda tu kita ambil untuk nak mewujudkan satu masyarakat yang bertakwa tadi. Apa-apa Quran, apa-apa Quran, apa-apa Quran. Nah, ni apa-apa dalam bidang pentadbiran, ini 7 Habits Stephen Covey. Ingat tak dulu orang duk gila ke 7 Habit ni? Nah, Quran kan ada. Nah, jadilah pada pagi ini. Nah, aku lupa di hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina afdal arifin warzuqna fahman nabiyyin bija'i fatal mursalin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustama'u la yustajabu lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Bismillah, tawakkalna ala Allah.